Didik TV KPM. Dah mampat. Cuk. Penting. Bangun. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Masih lagi menonton teras di Didik TV KPM, tetapi selama 1 jam ini kita ada subjek yang baru pula, iaitu subjek sejarah dan bahasa Melayu, di mana kita akan membincangkan mengenai topik yang sangat-sangat menarik. Nisa sangat suka sejarah. Kita akan membincangkan mengenai kegemilangan Kesultanan Johor Riau. Sebelum itu, saya Nisa K, hos anda untuk hari ini. Kita nak ingatkan anda supaya kekal menjaga SOP di mana saja anda berada. Kekal memakai pelitup muka di tempat awam. Kalau penjarakan sosial berapa? 1 meter sekurang-kurangnya. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun serta sanitasi tangan anda apabila perlu. Nampaknya yang di rumah saya kira sudah bersedia untuk topik kita pada hari ini. Siapa ya? Agaknya guru yang akan bersama-sama dengan kita membincangkan mengenai topik kegemilangan Kesultanan Johor Riau. Kita saksikan profil beliau. Naik kereta ke Batu Kikir. Sungainya cantik tetapi tohor. Bersiaran bersama saya, Nisa K. Belajar sejarah Kerajaan Johor. Baiklah, kita ingin mempersilakan Cikgu Syukri dari SMK Dang Nombor 5 Melaka. Apa khabar, Cikgu? Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, sihat Cikgu? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sangat teruja sebab hari ini kita ada juga bahan-bahan artifak daripada Jabatan Muzium Malaysia, yang betul. Mana hari ini Cikgu mungkin akan sentuh serba sedikit berkaitan dengan topik kita pada hari ini, iaitu betul. Kegemilangan Kesultanan Johor Riau. Mungkin Cikgu boleh kongsikan sedikit berkenaan topik kita pada hari ini, tetapi sebelum itu sekiranya anda perlu membuka pelitup muka, silakan Cikgu. Okey, boleh. Jangan lupa untuk menyimpan pelitup muka anda, sama ada di dalam poket plastik. Macam Nisa kan cikgu, Nisa ada bekas plastik macam ni. So adik-adik di rumah bolehlah simpan pelitup muka anda supaya ianya kekal bersih. Jangan pakai yang dah kotor tau. Bawa yang baru, boleh tukar dan tidak melebihi penggunaan selama 8 jam. Baiklah cikgu, saya sebenarnya tak sabar-sabar. Sebelum tu silakan cikgu. Saya jemput cikgu untuk sanitasi tangan. Baik. Kita sama-sama ya, SOP maklumlah zaman-zaman pandemik ni segala cabaran yang dihadapi terutamanya dalam bidang pendidikan ya cikgu. Betul. Dengan PDPR, anak-anak murid pun mencabar jugalah untuk mendapatkan akses internet, nak memberi perhatian dan berdisiplin dalam menjalani PDPR. Maka dengan itu adalah kempen hashtag terima kasih cikgu, kerana cikgu-cikgu di Malaysia ni kan, saya kira mereka telah keluar daripada zon selesa masing-masing. Betul. Buat material, buat konten semua secara online. Macam mana cikgu Syukri sendiri? Ya, sama saya pun macam tu. Sebelum tu disebabkan Nisa start dengan pantun, boleh saya buat pantun cikgu dulu? Nak beli pantun saya. Silakan cikgu. Sekadar pantun perkenalan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuat peran si kayu cengal, beralas kain menambah seri. Izin perkenan, diri dikenal. Syukri Tumin, nama diberi. Mengukir kayu duduk di anjung. Coraknya daun, bunganya sarat. Warisan Melayu, adat disanjung. Senyum berpantun, maksud disirat.
Wah, saya rasa macam dalam pertandingan pantun lah cikgu. Pantun bahasa Melayu. Terima kasih cikgu atas pantunnya. 2 rangkap terus dia bagi saya. Kita tengoklah kalau di akhir rancangan nanti saya ada satu lagi rangkap nak beri ke. Kita tengok. Baiklah. Hari ini topik kita adalah kegemilangan Kesultanan Johor Riau. Betul. Dan saya tidak berseorangan cikgu. Maklumlah di waktu pandemik ini kita tak dapat bertemu rakan-rakan secara bersemuka. Betul. Tetapi kita ada rakan-rakan dari alam maya. Alam maya pun boleh cikgu. Secara virtual kita jemput rakan-rakan dari SMK Dang Anum Melimau Melaka. Selamat pagi semua. Hai. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi. Semuanya bersemangat dan bersedia ya. Kalau bersedia bagi Kak Nisa thumbs up boleh? Double thumbs up. Alright. Kita ingin berkenalan dengan rakan-rakan kita. Kita mulakan dengan siapa namanya? Naimah ya, silakan. Assalamualaikum. Hai semua, sahabat sejahtera. Salam. Saya Naimah Humairah daripada SMK Dang Anum. Baik, terima kasih. Seterusnya, rakan di sebelah siapa tadi? Alia ya? Alia silakan. Ya. Assalamualaikum, sahabat sejahtera semua. Nama saya Nur Adia Sofia daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Dang Anum. Baik. Seterusnya kita persilakan Hema. Silakan Hema. Hai semua, nama saya Nima Basni dari SMK Dang Anum. Selamat pagi. Okay, seterusnya yang terakhir sekali, siapa nama adik kita tadi? Ikhlas ya, silakan. Ikhlas. Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Nama saya Nur Ikhlas Firdaus dari SMK Dang Anum. Baik, terima kasih. Ini rakan-rakan yang akan bersama-sama kita. Ni semua nak murid cikgu ya? Ya, anak murid saya. Baik. Nanti cikgu tanya soalan. Cikgu nak uji ulang kaji atau tidak di sekolah. Harap-harap boleh jawab lah. Harap-harap insya-Allah. Yang di rumah pun diharapkan bersedia hari ini. Pelajaran kita sangat-sangat menyeronokkan. Sejarah ni tak susah cikgu kan? Betul. Tak susah. Sebenarnya seronok sangat. Betul. Kalau belajar ni. Baiklah, topik kita sekali lagi adalah kegemilangan Kesultanan Johor Riau. Cikgu boleh kongsikan sedikit berkenaan topik kita. Silakan cikgu. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nisa. Ya. Hari ini apa yang kita akan belajar adalah tentang kegemilangan Kesultanan Johor Riau. Kalau kita tengok dekat slide ini, saya suka untuk berkongsi dahulu tentang subjek sejarah itu sendiri. Walaupun ramai yang kata bosan, ramai yang kata mengantuk, menguap 2, 3, 4 kali kan. Tapi jika konsep menghafal sejarah itu digunakan, payah. Saya nasihatkan kita fahami sejarah. Betul. Kerana dengan memahami sejarah kita akan lebih mudah faham. Betul. Secara automatik kita akan mudah ingat. Itu ikut pengalaman saya lah. Okey. Dan apa yang kita akan belajar hari ini ialah tentang Kesultanan Johor Riau, yang mana kita ambil 6.2.2 akan menguraikan tentang kegemilangan Kesultanan Johor Riau. Okey, manakala elemen K ni pula, ni tak ada kaitan lah dengan Nisa K. Saya risau tadi Nisa K bukan ya? Ini elemen K, kewarganegaraan dan nilai civic, yang mana di hujung siaran kita nanti kita akan merumuskan apa iktibar yang dapat daripada sejarah. Kerana belajar sejarah, kita sebenarnya bukan belajar sejarah, tapi kita belajar daripada sejarah. Betul, kita belajar dari sejarah, mengambil iktibar dan pengajaran supaya di masa hadapan kita dapat melakukan yang lebih baik. Betul. Kita dapat belajar apa yang berlaku dahulu, apa yang kita boleh aplikasikan pada waktu yang terkini lah, waktu yang semasa. Baiklah, adik-adik diharapkan sudah bersedia ya. Kalau buku teks cikgu, buku teks yang buku mana teks nak rujuk? sekitar muka surat 104 hingga 107 insyaAllah. Adik-adik buku teks tu janganlah simpan sahaja. Dah dapat sekolah bagi pinjam cantik-cantik, jaga elok-elok, gunakan sebaik-baiknya. Betul, kerajaan dah keluar duit banyak untuk buku teks. Untuk membantu semua murid-murid di sekolah boleh rujuk buku teks. Cikgu, kita mulakan dengan sedikit pengenalan pada subjek ini. Silakan cikgu. Baik. Okey, ini adalah antara faktor kegemilangan Kesultanan Johor Riau, yang mana kesemua 4 ini adalah yang berkaitan, iaitu tentang kedudukan Johor Riau itu sendiri yang sangat strategik, yang menyebabkan para pedagang suka untuk datang ke Johor Riau. Dan bila pedagang datang, mereka tak datang berlenggang kangkung. Tentunya mereka akan datang bawa macam-macam barang dagangan yang kita akan belajar nanti. Dan seterusnya, faktor pertama, kedua dan ketiga akan menyebabkan berlakunya faktor keempat, iaitu pelabuhan Johor Riau akan menjadi sangat sibuk. Ini yang kita akan belajar bersama-sama anak-anak pelajar saya lah yang berada di sekolah. Baiklah. Pada hari ini. Okey, kalau kita tengok peta yang pertama ini, gambar yang pertama ini, kita tengok dia kata kedudukan strategik. Cikgu nak tanya dengan anak-anak murid, daripada peta ni,
celah mana yang nampak strategiknya? Di mana? Ada yang nak jawab? Celah mana yang kita boleh nak? Okey, silakan Naimah. Mungkin sebab dia berdekatan dengan sungai. Sebab dalam peta ni memang yang ada sungai je. Ya. So sungai lah yang strategik kan. Betul. Okey, tetapi bukan semua sungai kita kategorikan strategik untuk dijadikan pelabuhan, tetapi ciri-ciri yang ada pada Sungai Johor ini yang penting. Sungainya dalam dan juga Cikgu undur balik butang Okey. di atas. Okey, sungainya dalam dan lebar. Tak keluar pula. Okey. Tak apa cikgu. Sekejap. Okey, sungainya dalam dan lebar. Ya. Apa kepentingan sungai yang dalam dan lebar ini? Kerana bila pelabuhan tentunya akan berlaku keluar masuk kapal. Betul, cikgu. Jadi kalau sempit, berlanggar-langgarlah kapal tu nanti. Jadi disebabkan Sungai Johor ni lebar dan dalam, jadi kapal boleh keluar masuk dengan mudah, tak ada bersenggol-senggol, tak ada tersangkut-sangkut sebab sungainya dalam. Dan Cikgu, ini merupakan kelebihan kapal yang yang ada. masuk pun besar-besar. Betul. Maklumlah baru barang dagangan. Kapal betul, cikgu? dagang. Kalau kapal perang tu dia kecil sikit. Ya. Tapi sebab kapal dagang kita perlukan banyak barang. Jadi perlukan sungai yang lebar dan untuk sungai yang dalam supaya kapal boleh pergi dekat dengan pelabuhan. Kalau cetek nanti tersangkut pula. Ya. Alright. Okey, Seterusnya kita tengok kepada gambar yang kedua. Gambar yang kedua macam cikgu cakap tadi, apabila sesuatu kawasan itu sudah dikategorikan strategik, tentunya ramai pedagang-pedagang yang nak datang. Okey, kalau anak-anak tengok daripada gambar ni, agak-agak pedagang-pedagang dari mana yang datang ke pelabuhan Johor Riau? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Agak-agak Ikhlas? siapa? Okey, Ikhlas. Silakan Ikhlas. Saya ada nampak pedagang dari China. Good. Pedagang dari Baik. China. Pedagang dari China kita nampak pakaian samfu kan? Ya. Okey, selain daripada China, agak-agak pedagang dari mana yang ada? Silakan Hema. Ya, Emma silakan. Pedagang dari India. Dari India. Emma India, pedagang dari India. Betul Emma? Betul. Okey. Cuma waktu tu kebanyakannya datang dari kawasan Gujarat lah. Ya. Okey, selain daripada China dan India, Siapa ada boleh lagi? jawab? Mungkin daripada Arab ada juga. Arab, betul. Ya. Pedagang-pedagang dari Arab memang suka. Sebelum Kesultanan Johor Riau lagi, mereka sudah datang ke Alam Melayu untuk berdagang. Lagi? Ada lagi? Yang tempatan ada? Ya, Naimah. Ada cikgu. Ya. Ada juga yang datang daripada Jawa. Jawa. Okey, kalau sekarang ni daripada kawasan Indonesia lah, Ya. datang untuk berdagang. Walaupun mereka berdekatan, tapi mereka sukalah untuk berdagang di pelabuhan Johor Riau. Ya, Naimah, ada apa? Cikgu. Ya, saya. Ya. Saya ada soalan nak tanya. Aha. Kenapa Jawa memilih untuk berdagang ke Johor sedangkan dia boleh berdagang ke Melaka? Oh, okey. Hebat sungguh soalannya. Baik, bagus soalan tu. Ya. Walaupun dia ada peluang untuk berdagang di Melaka, tapi Baik. kenapa dia nak datang ke Johor? Baik. Ini pentingnya kita belajar kronologi dalam sejarah. Ketika Kesultanan Johor Riau ini bangkit dan mengalami zaman gemilangnya, Kesultanan Melaka mengalami zaman kemerosotan apabila dijajah oleh Portugis. Jadi pedagang-pedagang dari Jawa ni mereka tidak berminat untuk berdagang dengan Portugis ataupun penjajah, sebab itu yang mereka datang ke Kesultanan Johor Riau ni tadi. Ya. Adakah itu menjawab soalan anda? Siapa tadi? Boleh Naimah? Naimah aktif Ya. lah. Bagus Naimah. Okey, good. Cikgu, sebelum Baik. kita teruskan, maklumlah saya pun fokus mencatat ni. Saya seronok ni. Yang di rumah pun kekal mencatat. Jangan ke mana-mana, kita akan berehat kembali selepas ini. Johor Darul Takzim adalah negeri yang unik, penuh dengan jatuh bangun, suka duka sejarah lampau sejak tahun 1528. Negeri Johor bukan sahaja pecahan daripada Empayar Kesultanan Melayu Melaka, tetapi ia adalah nadi kepada perjuangan mengembalikan keagungan Kerajaan Melayu Melaka melalui Empayar Johor Riau Lingga Pahang yang akhirnya juga berpecah disebabkan oleh kelemahan kuasa Sultan dan kerakusan sang penjajah. Empayar itu lenyap apabila perjanjian Inggeris-Belanda pada tahun 1824 yang telah meletakkan
garis-garis pembahagian pengaruh dan sempadan untuk Inggeris di semenanjung Tanah Melayu dan Nusantara untuk Belanda. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi murid-murid. Kami cikgu telah mengajar kami membekalkan ilmu untuk masa depan. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi murid-murid. Kami cikgu telah mengajar kami membekalkan ilmu untuk masa depan. Dari ABCDE 1, 2 dan 3 hingga aku tahu baca dan kira. Tak terhingga pengorbananmu hingga aku besar dan ku ingat selalu. Terima kasih padamu cikgu. Kembali menonton teras di Didik TV KPM. Subjek kita hari ini adalah sejarah dan bahasa Melayu, di mana saya dan Cikgu Syukri serta rakan-rakan dari SMK Dang Anu Melaka sedang membincangkan topik kegemilangan Kesultanan Johor Riau. Kalau kembali pada iklan tadi, adik-adik dapat lihat sedikit ucapan yang dikongsikan dengan kita di sini berkenaan dengan kempen hashtag Terima Kasih Cikgu. Baiklah, Cikgu, jom kita teruskan. Baik, terima kasih Nisa. Ya. Kita ke slide yang seterusnya, kita tengok. Okey, kalau tadi kedudukan yang strategik membawa para pedagang untuk datang ke Kesultanan Johor Riau, ini mereka datang bukan dengan tangan kosong tetapi dengan macam-macam barang dagangan. Okey, kalau anak-anak murid cikgu yang berada di sana boleh nampak apa agak-agak antara barang-barang dagangan yang dibawa oleh para pedagang ke Johor pada waktu itu. Ada yang nak jawab? Ada nak jawab? Okey, Naimah. Naimah selalu dia dulu aja. Ya. Sila Naimah. Cina. Ya? Tembikar Cina. Tembikar Cina, Cina. betul. Okey, tembikar Cina adalah antara barang dagangan mewah yang melambangkan kemewahan pada waktu itu. Ya. Okey, seterusnya ada lagi? Apa lagi barang dagangan? Okey, cikgu pilih Hema dulu. Kain sutera, cikgu. Kain sutera. Kamu agak-agak lah, kain sutera ni pedagang mana yang datang bawa kain sutera? Dan Dari China, Dari China. okey. Sutera memang terkenal dengan negara China lah, berasal dari negara China. Selain tembikar China, kain sutera dari China, apa lagi? Apa lagi barang dagangan? Apa lagi barang-barang dagangan yang ada? Ya, silakan Alia. kelembar. Kelembar. Kelembar ni special sikit Nisa. Apa Sebab tu, cikgu? Yang kita biasa dengar apa? Baju kelembar mak-mak kita kan? Ya. Dia mungkin ada kaitan dengan kelembar ini. Untuk pengetahuan anak-anak pelajar yang berada di atas talian maupun juga di rumah, kelembar ni dijadikan barang dagangan, satu sebagai fungsinya sebagai ubat dan yang kedua dia berfungsi sebagai wangian. Dia berasal dari satu tumbuhan yang memang dinamakan kelembak sebab daun dia lebar dan berombak-ombak. Mungkin dari situlah juga dapat baju kelawar ataupun baju kelembak yang mak-mak kita pakai kan. Saya kira cikgu nak cakap dia datangnya dari sepohon kayu daunnya rimbun, cikgu. Itu nanti kita solat Zuhur. Ya. Okey. Jadi kelembak ini diambil di bahagian akarnya untuk dijadikan sama ada ubat ataupun pewangian. Pewangi. Dan seterusnya, selain daripada kelembak, tembikar Cina, kain sutera, apa lagi agak-agak? Ikhlas? Ada ikhlas? Ya.
Ladi hitam. Ladi hitam. Baik, ladi hitam. Okey, ini ladi hitam memang terkenal lah. Kita di alam Melayu memang terkenal dengan 1001 rempah ratus dan salah satu yang paling terkenal adalah ladi hitam. Sebenarnya banyak lagi, bukanlah 4 ni je. Banyak lagi kuali besi, benang emas dan macam-macam lagi yang dibawa oleh para pedagang. Okey, dan para pedagang akan bawa apa yang ada di negara mereka. Okey, bukan saja contoh macam ladi hitam yang terkenal di alam Melayu. Mungkin ada juga pedagang-pedagang yang luar yang datang mungkin bawa rempah-rempah ratus yang untuk dijual juga di Johor. Macam tu. Okey, Ikhlas. Ada nak tanya? Saya nak tanya. Ya. Silakan. Kan alam Melayu kan dah kaya dengan rempah ratus. Betul. Tapi kenapa pedagang luar bawa rempah ratus lagi? Soalannya hebatlah rakan-rakan dari SMK soalan dia okey, betul. Cikgu kita. Walaupun para pedagang tempatan ada bawa rempah ratus, tapi mungkin ada para pedagang yang daripada luar bawa sekali rempah ratus. Soalan kebat macam ni, Nisa, sepatutnya bukan saya yang jawab. Sebab kemahiran berfikir aras tinggi ni diuji pada pelajar. Kita cuba tengok kalau ada para pelajar yang anak-anak murid saya. Ada kawan yang nak bantu tak? Bantu ada kelas. Yang nak bagi pendapat. Salah tak apa. Okey, silakan Emma. Salah tak apa, kita belajar sama-sama. Ya. Sila. 400 di alam Melayu jenisnya berbeza. Jenis, okey, baik. Ya. Jenis rempah ratus yang datang dari luar dan yang ada di tanah Melayu sendiri mungkin berbeza. Baik, jawapan itu logik. Itu jawapan kebat yang kita boleh terima. Selain daripada jenis, mungkin dia melibatkan kualiti. Okey. Tapi untuk pengetahuan anak-anak pelajar, sama ada yang di rumah maupun di atas talian bersama cikgu, rempah ratus pada waktu itu sebenarnya dimonopoli oleh alam Melayu saja. Maksudnya kalau kita pernah dengar sebelum ni pedagang-pedagang India datang bawa rempah ratus, tapi bukan pada zaman Kesultanan Johor Riau. Maksudnya dari segi kronologinya itu berbeza. Okey. Seterusnya kita pergi ke ciri yang keempat. Okey, apabila kedudukan yang strategik, mengundang pedagang-pedagang yang datang, bawa barang dagangan yang banyak, agak-agak apa yang berlaku di pelabuhan Johor. Tentunya pelabuhan ni sangat sibuk. Kalau kita tengok dekat sini, dia kata ada 500 ke 600 dalam masa yang sama. Bayangkan, kita kalau sekarang lah, kita umpamakan pelabuhan ini sebagai airport, lapangan terbang, kita tak pernah lagi nampak lapangan terbang sampai 500-600 kapal terbang dalam satu masa. Paling 20 kapal kan? cikgu. Tapi pelabuhan Johor Riau, betapa masyhurnya Johor Riau pada waktu itu, sampai 500-600 buah kapal yang ada pada waktu itu. So anak-anak pelajar sepatutnya boleh bayangkanlah betapa masyhurnya Kesultanan Johor Riau pada waktu itu. Pedagang-pedagang yang datang pun bukan sembarangan. Okey, kita selesai cerita tentang pelabuhan Johor Riau sebagai pusat perdagangan. Kita ke aspek kegemilangan yang seterusnya, iaitu pengurusan pelabuhan. Cikgu nak anak-anak faham macam ni. Andai kata kita pergi satu kedai makan ataupun restoran. Okey, kedai makan tu sedap, terkenal, selesa, luas. Tetapi bila kita sampai, yang ambil order lambat, lepas tu dah ambil order lambat, makanannya pun sampai lambat kan. Jadi bila pengurusan macam tu pun orang tak suka nak datang. Tetapi untuk Kesultanan Johor Riau, pengurusan pelabuhan itu merupakan faktor kenapa pedagang-pedagang suka datang. Bukan sahaja kita ada pelabuhan yang selesa, malah pengurusannya juga bagus. Boleh anak-anak kongsikan apa agak-agak ciri-ciri untuk menguruskan satu-satu pelabuhan dengan baik? Ada? Ada siapa? Saya cikgu. Ya, sila Alia. Kemudahan pelabuhan yang disediakan. Betul, infrastruktur. Infrastruktur yang ada membantu pelabuhan Johor diuruskan dengan baik. Seterusnya kita ada urusan jual beli. Urusan jual beli ini melibatkan mata wang. Okey. Pada waktu itu kita dah ada mata wang. Canggih tak canggih Johor pada waktu itu. Kemudian dengan melalui sistem naungan. Kita ada juga orang laut. Siapa orang laut ni kita akan belajar nanti. Dan yang terakhir sekali, kita ada kemudahan untuk membaiki dan membina kapal.
Untuk tajuk ini, sebenarnya cikgu ada satu tugasan untuk anak-anak murid cikgu yang berada di atas talian. Macam mana Nisa cakap tadi, kita ada sejarah dan bahasa Melayu hari ini. Jadi bahasa Melayunya ialah dari pembinaan pantun. Anak-anak ni dalam bahasa Melayu, dalam subjek bahasa Melayu, mereka sudah belajar pantun. Betul tak betul? Betul tak betul? Betul. Kan? Dah belajar pantun kan? Bila dah belajar pantun, mereka ataupun anak-anak murid di rumah sepatutnya boleh karang pantun, dengan rima ABAB, 4 kerat, pantun 4 kerat. Cikgu minta anak-anak pelajar yang berada di talian bersama cikgu cuba karangkan pantun yang berkaitan dengan kelima-lima ini, supaya dalam slot yang akan datang nanti kita dapat sama-sama berkongsi macam mana kita nak masukkan fakta sejarah dalam pantun bahasa Melayu. Yang di rumah pun boleh sama-sama beraktiviti dengan kita, ambil segala butiran yang ada di skrin TV anda dan cuba buat pantun 4 kerat cikgu Pantun 4 kerat yang anda telah belajar di sekolah, macam mana nak buat pantun menggunakan segala informasi berkenaan dengan subtopik kita, iaitu pengurusan pelabuhan. Agak-agak macam mana ni dalam pantun nak cakap ada kemudahan pelabuhan, ada urusan jual beli, ada sistem naungan lagi, peranan orang laut lagi. Alamak, saya pula yang berdebam macam saya je nak cabarannya di situ. Dan nanti cikgu harap semua dapat sediakan pantun, dapatlah kita tengok Emma pelajar India berpantun. Selalu kita dengar pelajar-pelajar Melayu saja yang berpantun. Hari ini harap-harap Emma dapat sediakan 1 atau 2 pantun lah. Untuk sama-sama kita kuasai. Apabila kita bina sendiri pantun tu, karang sendiri pantun tu, mudah untuk kita ingat sesuatu fakta tu. Itu kuncinya lah. Ini pantun 4 kerat yang menggunakan fakta-fakta sejarah. Anak-anak pelajar sama ada di rumah maupun yang berada di atas talian boleh merujuk kepada buku teks untuk dapatkan fakta-fakta tu tadi. Baik, sementara mereka menyiapkan pantun mereka, yang di rumah pun menyiapkan pantun mereka, kita akan beristirahat seketika. Kita bagi anda sedikit masa untuk menyiapkan tugasan masing-masing. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa dan Cikgu Syukri ada nak berkongsi serba sedikit berkaitan artifak yang ada di hadapan kita yang merupakan sumbangan dari Jabatan Muzium Malaysia. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Saya kena pakai sarung tangan. Betapa istimewanya barang-barang yang kita bawakan ni. Terima kasih kepada Jabatan Muzium Malaysia kerana membawa artifak-artifak ini ke studio kita pada hari ini. Untuk tatapan kita semua. Betul. Kita musim-musim macam ni kita tak dapat nak ke muzium. Muzium datang ke kita. Alhamdulillah. Silakan Dan Cikgu. bukan sekadar gambar, kita ada yang real punya kat sini. Ini adalah sebahagian daripada artifak tembika-tembika Cina. Kalau kita tengok pada hiasannya, kalau kamera boleh zoom sikit. Coraknya. Hiasan coraknya adalah ciri-ciri. Ciri-ciri dari negara China. Tapi dah someng lah, kalau tak kita boleh makan berdua pakai pinggan ni. Kita dapat lihat corak-coraknya. Di sini kita dapat kena pasti dari negara mana yang datang dan sebagainya. Saya agak teruja kerana kalau pergi muzium dalam kotak kaca ni betul-betul depan mata ni. Dan saya boleh pegang. Nisa tak boleh pegang. Tak boleh. Sebab kena pakai glove. Dan yang ini pula adalah mata wang. Kalau boleh kita zoomkan. Tak apa. Ini mata wang Johor. Mata wang. Cikgu boleh angkat sikit, tunjuk ke kamera yang di sana tak? Boleh. Pada zaman Kesultanan. Ini betul saya dapat pegang ni. Ini mata wang emas tulen yang mana dijadikan mata wang pada zaman Sultan
Alauddin Riayat Shah. Okey, antara mata wang sekitar tahun 1549. Ya, kalau di sini kita lihat ada macam kanta di sini, bolehlah kita lihat dengan lebih dekat apa segala ukiran yang ada pada siling emas tu cikgu Ya, kan? betul. Ya. Ada nama sultan. Biasanya kalau pada zaman itu setiap sultan yang mentadbir akan letak nama mereka pada mata wang. Kalau Nisa tengok ini pula, ini apa agak-agak? Itu macam satu ketulan batu. Batu. Kalau zaman okey. dulu macam senjata je cikgu. Ya, betul. Ya. Sekarang kita pakai ni untuk lontar peluru. Tapi pada zaman itu ini adalah senjata. Okey, ini adalah senjata yang mana ada yang dibuat daripada batu dan ada juga yang dibuat daripada besi. Okey, memang fungsinya untuk sebagai peluru lah, peluru meriam. Cuma apa yang kita bawakan di studio hari ini bukan meriam yang kita selalu bayangkan lah, iaitu yang besar, yang terletak macam tu kan. Ini yang kecil, yang kita boleh angkat cikgu. Yang betul. besar sangat tu. Ini kita panggil rentaka. Rentaka ini untuk kegunaan individu. Perseorangan dia boleh kepit macam tu, boleh bawa, dan tapi peluru dia bukanlah besar ni. Ya. Peluru dia lebih kurang besar bola pimpong saja. Baik. Okey, so kita terima kasih banyak-banyak kepada Jabatan Muzium Malaysia kerana bersusah payah membawa artifak-artifak ini ke studio saya pun kita hari ini. berbesar hati dekat sini. Betul. Cikgu. Kalau di sana tu kapal apa cikgu? Okey, ini adalah salah satu model. Ini adalah koleksi peribadi daripada sahabat-sahabat yang membantu. Koleksi ini adalah model kapal-kapal dagang. Kapal dagang. Dia sebenarnya kapal besar. Okey. Kapal dagang ni dia ada macam-macam jenis. Ini salah satunya lah, yang mana sepatutnya layar-layar ini adalah kain, tapi disebabkan ini model, dia buat semua dalam daripada kayu lah. Baik. Cikgu, sebelum kita teruskan pembelajaran kita nak lihat hasil tugasan murid-murid. Saya ada soalan cikgu. Ya, kalau sila. di Malaysia ni, kalau baru-baru ni ada tak penemuan khazanah kat negeri Johor ke? Kalau nak kata baru-baru ni tak adalah, sebab kita tak boleh nak buat aktiviti Ekskavasi, arkeologi kan. Tapi sebelum-sebelum ni kita ada dimaklumkan jumpaan artifak-artifak terutama sekali di kawasan Johor Lama lah. Ada. Baik. Cikgu, jom cikgu. Saya kira rakan-rakan kita telah menyiapkan tugasan masing-masing, iaitu pantun yang berkaitan dengan pengurusan pelebuhan. Tetapi sebelum itu kita ada video yang dipaparkan di kaca televisyen anda. Apa tu cikgu agaknya? Ini adalah mata wang. Mata wang. Pelbagai bentuk mata wang pada waktu tu, yang mana ada dibuat daripada emas, ada juga yang dibuat daripada perak dan juga timah. Dengan fungsi yang berbeza lah. Mungkin kalau sekarang kita ada duit kertas, duit ringgit, kita ada duit shilling, macam tu juga pada waktu tu. Ada nilai yang tinggi, nilai rendah. Ya, betul. Okey, kalau yang daripada emas tu tinggilah nilai dia. Macam tu. Baiklah. Okey. Rakan-rakan dah bersedia ke dengan pantun masing-masing? Kalau dah bersedia, beri Nisa thumbs up. Dah bersedia? Okey, dah bersedia. Okey, mereka dah bersedia. Saya pun dah bersedia, cikgu. Nisa saya akan buka juga gelanggang pantun ini. Baik, silakan. Dengan pantun yang saya sempat karang. Okey. Saya cuba, cikgu, ya. Sila. Bunga mawar, bunga melur, menjadi pujaan si anak dara. Pelabuhan Johor sungguh masyur, disinggahi pedagang serata dunia. Betul. Okey, tahniah. Terima kasih kepada Nisa. Buka gelanggang. Okey, cikgu harap anak-anak murid cikgu yang berada di atas talian dapat sambut apa yang Nisa utarakan tadi. Okey, kita tengok gambar yang pertama ini, gambar pelabuhan. Okey, untuk mereka yang pernah datang ke Melaka, mungkin dia ada keliru sikit. Kapal ni nampak dekat Melaka. Betul, kapal ni Nisa, memang kalau kita datang ke Melaka hari ini kita akan nampak, tapi dia bukan lagi kapal yang berdagang. Ni kapal yang besar ni, dia hanyalah muzium sahaja. Sekarang ni dia terletak dia di atas darat pun. Di Bandar Hilir kita akan nampak replika kapal ni, tapi digunakan untuk buat muzium. Kapal yang berbentuk lebih kurang macam ni banyak di Kesultanan Johor Riau pada satu masa dulu. Okey, apa yang istimewanya kalau kita tengok, ada banyak barang-barang yang dibawa oleh pedagang, kemudian ada orang-orang yang tolong bantu untuk angkat barang-barang dagangan ni tadi. Okey, ada yang siapkan pantun untuk ciri kegemilangan yang ini? Ya. Kemudahan, apa kemudahan yang disediakan? Siapa? Ada? Tadi kata dah siap Ada, pantun? cikgu. Siapa? Siapa? Alia. Okey, silakan Alia. Saya. Indah pantun elok dikarang, jadi kiriman buat lamaran.
Sedia gudang simpanan barang, elok terjaga dari kebakaran. Betul. Ya. Hebat tak hebat Kesultanan Johor Riau pada waktu tu. Alia. Alia baca pantun punya Lemah Gemalai. Ya. Boleh cair kita dengar. Ya, boleh jadi pembantu sekolah dah. Ya, betul. Okey, gudang bawah tanah yang diperkatakan oleh Alia tadi adalah tujuannya untuk mengelak kebakaran. Jadi apa yang kita nak kaitkan kat sini, betapa hebatnya Kesultanan Johor Riau pada waktu itu. Kita sekarang nak tanam pokok mangga sepokok pun melecet tangan gali lubang. Mereka siap buat gudang bawah tanah. Teknologi yang mereka guna pada waktu itu sangat tinggi sampai mereka boleh bina gudang di bawah tanah atas tujuan untuk mengelak kebakaran. Jadi anak-anak bayangkan kalau kita jadi pedagang pada waktu itu, betapa kita akan suka datang untuk ke Johor Riau. Sebab kita tahu barang-barang kita akan selamat. Betul. Bukan sahaja kita akan selamat, barang-barang dagangan kita pun akan selamat. Ada lagi tak yang buat pantun pasal gudang? Ada? Ada, Cik. Oh, Emma. Okey, kita dengar Emma. Sila Emma. Hujan pun menimpa pekan, mendingin hari kala petang. Kemudahan pelabuhan jadi tarikan, disedia gudang buat pedagang. Pandai Emma berpantun. Tahniah Emma. Okey. Samalah. Gudang itu menjadi satu tarikan kepada para pedagang untuk datang kerana menjamin keselamatan barang dagangan mereka. Okey, kalau boleh kita ke seterusnya. Inilah gambar. Kalau tadi kita tunjukkan yang saiz sebenar, kecil je, lebih kurang ujung kuku kita. Dalam gambar ni untuk kita nampak lebih jelas betapa teknologi pada waktu itu membuatkan kerajaan Kesultanan Johor Riau boleh mencipta mata wang sendiri. Okey, mata wang terdiri daripada emas, daripada emas lah. Kemudian ada mata wang yang kita panggil mata wang kupang. Mata wang kupang ni diperbuat daripada apa? Daripada perak. Manakala mata wang katun, ni kalau anak-anak sekolah rendah dengar, dia sukalah dengar katun. Katun ni adalah mata wang yang diperbuat daripada timah. Okey. So ini adalah lambang yang memudahkan para pedagang untuk berdagang di Kesultanan Johor Riau. Dan ini pula adalah sistem naungan. Sistem naungan, kita tengok kesibukan yang ada pada waktu itu, macam mana para pedagang nak rasa selamat untuk datang ke pelabuhan Johor Riau. Apabila mereka dah ramai bersesak-sesak macam ni, macam mana nak pastikan selamat? Ada yang buat pantun? Ada yang buat pantun untuk ni? Untuk sistem naungan. Untuk sistem naungan. Silakan Naimah. Manis riang si kecil puteri duduk bermain di atas buayan. Keselamatan terjamin, naungan diberi, berlayar bebas tanpa gangguan. Indah sungguh pantun itu Naimah. Tahniah, terima kasih. Wah, hebatlah anak murid cikgu. Dengan adanya sistem naungan ni tadi menyebabkan para pedagang rasa bebas apabila ada pembesar-pembesar yang menaungi. Contoh kalau para pedagang datang dari China, pembesarnya mungkin bendahara yang akan tolong jaga keselamatan dan memberi ruang untuk berniaga. Kalau kita tengok kat sini ada surat kebenaran. Surat kebenaran ni ada lagi tak sekarang agak-agak? Ada cikgu nak rentas negeri. Surat kebenaran merentas negeri Okey, tapi kalau sekarang disebabkan kita hari ini belajar daripada sejarah yang dulu, surat kebenaran ni umpama lesen ataupun permit. Okey, itu yang nama kita belajar dari sejarah. Sebab penting surat kebenaran ni untuk membenarkan para pedagang berdagang dengan selesa, dengan rasa selamat. Okey, ada lagi tak yang buat pantun tentang sistem naungan? Ada, okey, ikhlas. Silakan kita ikhlas. dengar. Okay. Belirik gurindam, indah alunan. Ni syair bonda, bawa rendangan. Sistem naungan jadi jaminan. Belayar pedagang tanpa gangguan. Ya, terima kasih. Ikhlas. Sedap-sedap pantun anak-anak murid cikgu ni. Sebab nama dia ikhlas, dia kena baca pantun ikhlas lah. Ya. Okey, seterusnya kita tengok orang laut. Orang laut ni, kalau kita tengok dalam gambar ni, sador-sador. Jangan tengok saya. Jangan tengok saya. Nanti saya rasa rendah diri. Baiklah, cikgu. Saya rasa saya tahu lah peranan orang laut ni. Tapi saya tak nak kongsikan sekarang. Kita berhenti rehat dahulu. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Baik.
KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM. Kita sedang rancak membincangkan mengenai topik kita kegemilangan Kesultanan Johor Riau. Tadi saya ada cakap saya tahu apa tu peranan orang laut. Saya nak jawab cikgu, boleh saya cuba ya? Okay, orang laut ni adalah penduduk asal. Betul. Yang apabila pelabuhan jadi sibuk dia mendapat peluang pekerjaan. Betul cikgu? Betul. Okey, itulah peranan orang laut, Nisa. Kalau macam pembelajaran yang lepas, kalau dengan Cikgu Ridwan ada juga terangkan tentang betul. orang laut ni. Istimewa sangat anak-anak pelajar. Orang laut ni walaupun mereka ni adalah di kalangan rakyat biasa, tapi ada ciri-ciri istimewa sampai mereka ni diangkat sebagai salah satu sebab kegemilangan Johor Riau. Selain daripada badan dia yang sadar, kulit dia yang gelap sebab mereka duduk di kawasan Laut tepi dia. pantai, tapi bagusnya orang-orang laut ni ialah mereka terkenal dengan ciri-ciri taat setia. Walaupun dia badan sasa perkasa, tapi dengan Shah Bandar, dengan Laksmana, mereka sangat taat dan sangat hormat, melayan para pedagang dengan baik, bantu para pedagang untuk angkat barang, tunjuk tunjuk arah semua. So, mereka ni mahir selok-belok cikgu betul, kan? Itu fungsinya. Dan walaupun mereka ni berjawatan rendah, tapi fungsinya sangat besar dalam mereka kira orang penting lah. Ya, betul, orang penting ni. Sebab tu mereka diletakkan sebagai salah satu faktor kegemilangan Kesultanan Johor Riau. Ada tak anak-anak murid cikgu yang buat pantun tentang orang laut? Ada? Ada lagi pantunnya? Ya, sila. Oh, Emma, okey. Sila, Emma. Sila, Emma. Jatuh kelapa terkena panahan, diambil sebiji terus diparut, menjaga keamanan, mengawal pelabuhan. Itulah peranan orang laut. Betul. Ya, terima kasih, Emma. Daripada pantun tu kita dapat ingat dua fakta. Menjaga pelabuhan dan juga mengawal perairan. So jadi secara tak langsung kita boleh ingat apa fungsi orang laut dalam Kesultanan Johor Riau. Okey, kita ke seterusnya, kemudahan membaiki dan membina kapal. Ini adalah antara perkhidmatan yang disediakan oleh Kesultanan Johor Riau dan sangat disukai dan dihargai oleh pedagang sebab mereka datang dari jauh, jadi kapal layar koyak, mungkin ada bocor kapalnya. Jadi apabila kalau kita sekarang R&R lah, kalau R&R tu ada buat servis, mesti lagi ramai orang yang datang. Okey, jadi untuk kemudahan membaiki kapal, bukan sahaja ada membaiki, malah boleh mereka membina saiz yang kecil. Kapal-kapal yang saiz kecil, kalau Nisa dan anak-anak murid lain nak tahu, yang membina kapal kecil ni pun orang laut juga. Sebab itu mereka punya, betul, mereka sangat berkemahiran tinggi. Okey, ada anak-anak murid cikgu yang boleh buat pantun pasal perkhidmatan membaiki kapal atau membina kapal kecil? Siapa nak kongsikan pantun? Cikgu, saya ada sediakan Siapa? satu. Okey, Alia. Sila. Alia dan Naimah. Kita satu-satu Ya, silakan. Okey. Silakan Alia. Okey. Tinggi-tinggi si sena, tumbuh tepian rendangan tualang. Kapal dibina, kecil saiznya, mahir membina, bantu pedagang. Kapal kecil ni, Nisa, dia memang membantu pedagang sebab ada kapal-kapal dagang yang sangat besar, dia tak boleh pergi nak rapat terus ke pelabuhan. Jadi perlukan kapal-kapal kecil untuk bawa sikit-sikit barang-barang dagangan tu tadi. Okey, ada lagi tadi Naimah angkat tangan. Okey, betul Naimah. Silakan Naimah. Meliar dedaun pegaga, subur menghijau, diteduh tualang. Kemudahan diberi, kapal terjaga, membantu memaju, ekonomi gemilang. Sedap suaranya. Betul macam pemantau sekolah. Mungkin. Kenapa perkhidmatan membaiki kapal ni boleh membantu ekonomi Kesultanan Johor Riau pada waktu tu? Sebab dengan adanya perkhidmatan ini, para pedagang akan jadi sangat suka datang. Jadi bila lagi ramai pedagang yang datang, lagi banyaklah keuntungan yang dapat dibuat. Pendapatan bertambah. Ya, betul. Okey. Jadi setakat ini sahaja pembelajaran kita hari ini. Kita rasa macam sekejap sangat bersama anak-anak hari ini. 1 jam pun tak terasa, cikgu. Okey. Jadi sebagai sebelum kita menamatkan pembelajaran kita hari ini, cikgu perlukan iktibar
Macam mana cikgu cakap di awal tadi, sejarah ni kita bukan belajar sejarah, tapi kita belajar dari sejarah. Kerana kalau kita belajar sejarah, kita akan sibuk nak menghafal. Betul. Bila kita belajar dari sejarah, kita akan jadikan apa yang kita belajar itu sebagai pengajaran untuk kita dan membantu untuk kita membentuk masa depan yang lebih baik, insya-Allah. Okey, jadi anak-anak pelajar, cikgu harap dapat iktibar ataupun pengajaran daripada apa yang kita dah belajar. Tak kisahlah slot yang awal tadi ke, slot yang kedua tadi ke. Okey, ada tak apa Siapa yang nak kongsikan? bagi pendapat macam tu saja pun okey. Pendapat masing-masing, iktibar. Ada? Oh, okey. Hema, silakan. Hema dulu, okey. Hema dulu. Cikgu, saya rasa bersyukur kekayaan dan kepada kita. Macam mana bersyukur? Bersyukur. Betul, kita kena bersyukur. Sebab macam cikgu cakap di awal siaran kita tadi, bukan semua sungai itu strategik. Betul. Okey, jadi apabila Allah ataupun Tuhan kurniakan sungai yang lebar dan dalam di kawasan Johor, jadi strategik itu kita tak boleh buat, Nisa. Betul. Itu adalah kurniaan yang perlu kita syukuri. Kalau Hema orang India pun boleh bersyukur, kita yang orang Melayu, orang Islam kalau tak boleh bersyukur, bersyukrilah. Okey, ada lagi tak? Ada lagi nak yang boleh bagi iktibar? Sebelum kita merumuskan Ya, silakan. Siapa? Naimah ke? Naimah ke? Silakan. Kalau pendapat saya rasa kagum dengan kerajaan Kesultanan Johor Riau. Betul. Sebab pada masa itu mereka dah mampu untuk membina dan membaiki kapal dan mencipta mata wang mereka sendiri. Betul. Ya, okay. Saya kira kemajuan pada waktu tu. Kemajuan pada waktu tu. Itu satu kecanggihan yang besar, Nisa. Dan kita sebagai rakyat perlu berbangga. Dan macam Naimah cakap tadi, kita kagumlah. Ya, sebab mereka seolah-olah merentas zaman. Pada zaman itu, mereka telah mencipta satu teknologi yang sangat tinggi. Baik, terima kasih Naimah. Ada lagi? Kalau ada Ikhlas lagi? Dan Alia ada? Okey, sebelum silakan. kita merumuskan, silakan. Ikhlas? Ikhlas? Ya. Saya rasa semua orang dalam dunia ada tanggungjawab masing-masing. Jadi bila semua orang jalankan tanggungjawab masing-masing, insya-Allah negara kita boleh lebih maju lagi. Betul. Tanggungjawab. Betul, tanggungjawab. Kalau kita tengok daripada apa yang kita belajar tadi, orang laut lah. Betul. Walaupun jawatan mereka tu rendah, tapi bila mereka menjalankan tanggungjawab dia dengan bagus, kegemilangan Johor adalah bertunjangkan mereka ni. Sama juga dengan anak-anak pelajar kita, sama ada di atas talian maupun di rumah. Walaupun kalau ikut sekolah daripada pengetua sampai anak murid, sampai pelajar, mereka bawah sekali. Tapi kalau para pelajar belajar dengan bagus, dengan baik, sasiahnya baik, pelajarannya baik, maka sekolah mesti akan gemilang. Kita bayangkan kalau sekolah tak ada anak murid, cikgu-cikgu pun dalam pejabat nak buat apa? Kan? Anak murid tak ada. Baiklah tak cikgu, tahu nak buat. kita telah pun tiba di penghujung rancangan. Mungkin ada sedikit rumusan yang cikgu nak kongsikan dengan semua yang menonton dan juga kepada rakan-rakan di sini. Baik, terima kasih Nisa. Untuk sebagai kesimpulan dari cikgu, okey, apa yang kita belajar hari ini kita sepatutnya menjadikan pengajaran. Tak kisahlah sama ada macam kawan-kawan kita share tadi, bersyukur, kagum dan juga rasa tanggungjawab. Apabila itu kita ambil sebagai iktibar, maka kita akan gunakan dia sekurang-kurangnya untuk memperbaiki diri kita menjadi orang yang lebih dewasa dan bertanggungjawab, insya-Allah. Ya, betul tu. Dan iktibar-iktibar tadi telah dikongsikan oleh rakan-rakan kita. Kalau anda baca buku pun banyak perkara yang kita boleh belajari daripada situ. Baiklah, saya ingin ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Cikgu Syukri dan rakan-rakan dari SMK dan Anu Melima Melaka. Terima kasih. Saya pun banyak sungguh belajar. Terima kasih kepada Jabatan Muzium Malaysia kerana berkongsikan dengan kita di sini sedikit artifak yang boleh kita bawakan dengan lebih dekat kepada penonton-penonton di rumah. Terima kasih semua yang menonton teras di Didik TV. Kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang. Saya Nisa Kia. Assalamualaikum. Bye. Bye semua. Bye. Tajuk Johor, Tanjung Puteri, Selat Teberau, airnya biru di pantai hijau, tepian mandi sepanjang masa di hari Minggu. Atas bukit Tanjung Puteri. Jadi
ingin tahu bagaimana rupa dan keadaan kawasan yang pernah kata sejarah penting ini, datanglah ke Muzium Kota Irama. Kunjungilah muzium kita tamadun kita. Sekian, terima kasih. Didik TV KPM